So kita sambung tajuk ke-6 kita. Okey, tajuk ke-6 berkaitan dengan persamaan linear. Okey. Jadi dalam persamaan linear ni cikgu yakin pelajar sebenarnya dah belajar di sekolah rendah. Okey. So dalam tajuk persamaan linear ni pelajar akan belajar tentang apa itu persamaan linear dalam satu pemboleh ubah, dan pelajar juga akan belajar tentang persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Seterusnya persamaan linear serentak dalam dua pemboleh ubah. So 3 perkara ni yang akan pelajar pelajari dalam tajuk ke-6. So kita tengok pelajar akan jumpa dengan perkataan jumpa jaya, kesamaan, nilai berangka, pematahbalikan, pemboleh ubah, penggantian, penghapusan, penyelesaian persamaan linear serentak dan punca persamaan. Tengok rumusan apa yang pelajar akan belajar dalam persamaan linear adalah persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Kalau pelajar tengok kat sini, pemboleh ubah itu X hanyalah satu sahaja. Okey, satu sahaja. Apa beza dengan persamaan linear dalam dua pemboleh ubah? Yang ni dalam dua pemboleh ubah ada pemboleh ubah X, ada pemboleh ubah Y. Okey. Jadi kat sini cikgu nak bagi contoh adalah contoh persamaan linear dalam satu pemboleh adalah 3Y tambah 5Y tambah 1. So bila pemboleh ubah sama, maka operasi penambahan dan penolakan boleh berlaku. So 3Y campur 5Y, maka jawapan dia jadi 8Y. 8Y tambah 1. Ini persamaan linear dalam satu pemboleh ubah ni. Satu sahaja pemboleh ubah yang digunakan itu Y sahaja, contoh. Manakala persamaan linear dalam dua pemboleh ubah adalah contohnya 3X kuasa 2 tambah X sama tambah 7 sama dengan 0. Jadi ada dua pemboleh ubah kat sini, walaupun kedua-duanya adalah X, tapi yang ini kuasanya 1, manakala yang ini kuasanya 2, maka dia dikira sebagai dua pemboleh ubah. Ataupun persamaan lain adalah 3X tambah 5Y sama dengan 0. Maka ada berapa pemboleh ubah? Ada pemboleh ubah X dan pemboleh ubah Y. Maka kat sini pun ada dua pemboleh ubah. Okey. So dalam kedua-dua persamaan linear ni, dalam persamaan linear dalam satu pemboleh ubah, dia kategori hanya mempunyai satu pemboleh ubah sahaja, mempunyai penyelesaian yang unik. Ni cara nak selesaikan. Seterusnya, kedua-dua persamaan satu pemboleh ubah dan dua pemboleh ubah adalah kuasa pemboleh ubah adalah 1. Kuasa 1 maksudnya kalau dia tak nak yang melibat linear, maksud linear. Cikgu silap kat sini. 2 sebenarnya tidak boleh yang berkuasa 2 sebab ia adalah persamaan linear. Maksud linear adalah kuasa 1. Kuasa dia 1 sahaja. 1 sahaja. Macam ni pun sama, linear. Linear maksudnya kuasa 1. Maksudnya ini bukan persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Okey. Dan sama dari segi kedua-duanya pula terdiri daripada ungkapan linear, ada ungkapan linear dan ada nombor. Okey, manakala persamaan linear dalam dua pemboleh ubah mempunyai dua pemboleh ubah dan mempunyai pasangan penyelesaian yang mungkin. Jadi ini pelajar akan belajar dalam tajuk ke-6. Seterusnya tajuk ke-7 adalah ketaksamaan linear. Tadi kita belajar tentang persamaan linear. Sekarang ini kita akan belajar tentang ketaksamaan linear. Bila sebut ketaksamaan linear, maka pelajar kena ingat, maka kita akan menggunakan simbol lebih besar ataupun lebih besar atau sama dengan, lebih kecil ataupun lebih kecil dan sama dengan. Ini simbol ketaksamaan. Kita ganti sama dengan kepada simbol yang ni. Simbol-simbol ni. Okey. So dalam tajuk ni pelajar akan belajar tentang apa itu ketaksamaan dan pelajar akan belajar tentang ketaksamaan linear dalam satu pemboleh ubah sahaja. Okey. So berguna ni pelajar boleh baca sendiri apa yang dimaksudkan, apa kelebihan kita belajar dalam untuk tajuk ketaksamaan linear ni. Okey. So kita tengok rumusan bab. Okey, ketaksamaan linear ada ketaksamaan yang melibatkan penambahan. So A ditambah C, jika A maka B. Jadi kalau kita tambah A tambah C, maka B pun sama akan tambah C. Tengok sekali lagi dalam operasi penambahan.
Jika A kurang dari B, maka jawapan dia akan jadi A tetap kurang dari B. Cuma disebabkan A itu tambah C, maka B pun akan jadi tambah C. Okey. Manakala melibatkan penolakan pun sama, iaitu jika hak atas tu A lebih kecil dari B, jawapan mesti sama, A kecil dari B. Sama. Cuma sampai di bila tiba di tolak A tu tolak C, maka B pun akan tolak C. Okey, untuk penolakan. Untuk pendaraban. Untuk pendaraban, jika sekiranya asalnya A kecil dari B, maka bila didarab dengan C pun sama. Okey, bila kita darab dengan C akan jadi kecil juga, simbol kecil. Okey. Dan yang ni berbeza. Sebab yang ni kita darab nombor negatif. Bila kita darab nombor negatif, asal yang kecil dia berubah menjadi lebih besar. Kalau pelajar tengok akan jadi lebih besar, berbeza. Asal kecil, bawah jadi lebih besar. Sebab kita darab apa? Sebab kita darab nombor negatif. Begitu juga dengan pembahagian pun sama. Sekiranya dibahagi dengan nombor positif, menghasilkan ketaksamaan yang sama. Tapi sekiranya dibahagi dengan nombor negatif, maka ketaksamaannya akan berubah. Jika asal kecil, maka sekiranya asal yang lebih kurang daripada, maka bila dibahagi dengan nombor negatif, maka akan jadi lebih besar daripada. Ini adalah ketaksamaan linear. Okey, so tajuk ke-8. Tajuk ke-8 pelajar akan belajar tentang garis dan sudut, yang mana dalam tajuk ni pelajar akan tahu apa itu garis dan sudut. Kalau di sekolah rendah, masa di sekolah rendah pelajar belajar tentang sudut 180 darjah, sudut tiru, sudut cakar. Pelajar akan belajar tentang perkara tersebut. Dan di tingkatan 1, pelajar akan belajar details lagi tentang sudut yang berkaitan dengan garis bersilang, sudut yang berkaitan dengan garis selari dan garis rentas lintang. So dalam bab 8, pelajar akan tahu apa itu garis selari, dan juga pelajar akan tahu apa itu garis bersilang serta garis rentas lintang. So ini adalah antara jaringan perkataan yang akan pelajar belajar di dalam tajuk yang ke-8. Sudut sebelah, sudut garis bersilang, garis rentas lintang, garis serenjang, selari, kongruen, pembahagi dua sama serenjang, pembahagi dua sama sudut. Iaitu dalam tajuk 8 ni kita akan menggunakan jangka lukis dan juga jangka sudut. Jangka lukis yang ada jarum dan yang ada pensel, manakala jangka sudut adalah kita nak kira sudut yang protractor. Protractor yang bentuk macam ni. Ni jangka sudut lah. Jadi sudut kat sini. Pelajar akan belajar tentang sudut sebelah, sudut bertentang bucu, sudut dongak, sudut konjugat, sudut pendalaman, sudut pelengkap, sudut penggenap, sudut refleks, sudut selang-seli, sudut sepadan, sudut tunduk dan juga tembereng garis. Kita akan menggunakan jangka lukis untuk membentuk sudut-sudut yang diperlukan, dinyatakanlah. Jadi ini rumusan bab. Pelajar akan tengok apa itu tembereng garis. Tembereng garis ni. Ini adalah tembereng garis. Ni. Itu tembereng garis. Jarum jangka lukis berada di sini, and then dengan pensel akan bentuk tembereng garis. Seterusnya, cara nak lukis pembahagi dua sama serenjang menggunakan jangka lukis. Menggunakan jangka lukis. So kita akan menggunakan jangka lukis, akan tandakan sudut di situ, and then boleh bina garis serenjang. Seterusnya, ini pembahagi dua sama serenjang, yang mana bila dibahagi tengah maka menghasilkan dua sisi yang sama panjang. Seterusnya, garis serenjang bermaksud garis tersebut membentuk sudut 90 darjah, dan ini garis selari. Maksud selari adalah arahnya arah ke kanan, yang ini pun sama arahnya ke kanan. Bila sebut selari mesti wajib lebih dari satu garisan. Seterusnya, pelajar akan belajar tentang cara untuk membina sudut 60 darjah dengan menggunakan jangka lukis. Ini bajet. Bila kita ukur dengan jangka sudut akan dapat 60 darjah, tapi dengan cara menggunakan jangka lukis lah, yang gunakan jarum tu. Seterusnya, kita akan belajar kaedah membahagi dua sama sudut. Seterusnya,
pelajar akan didedahkan tentang sudut pada satu garis lurus yang cikgu yakin pelajar dah tahu, iaitu 180 darjah. Seterusnya sudut refleks. Sudut refleks adalah 360 darjah tolak sudut sama ada sudut tirus ataupun sudut cakar. Sudut putaran lengkap, sudut putaran lengkap 360 darjah. Sudut pelengkap adalah A lengkap dengan B menghasilkan 90 darjah. Sudut pelengkap untuk 90 darjah sahaja. Sudut penggenap untuk 180 darjah, itu satu garis lurus, dan sudut konjugat adalah untuk 360 darjah. 360 sudut dia. Dia panggil konjugat, sebenarnya pelengkap je. Yang ini untuk penggenap untuk 180 darjah, manakala sudut pelengkap untuk yang hanya bernilai 90 darjah. Seterusnya sudut yang berkaitan adalah sudut bertentangan bucu, sudut bersebelahan pada garis bersilang. Jadi sudut yang berkaitan dengan garis rentas lintang ini adalah sudut bertentangan bucu. Kita tengok bucu A dengan bucu C. Bucu A dengan bucu C ni bertentangan, maka nilai sudutnya sama. Yang pink. Kita tengok yang kuning pula, D dengan B, warna kuning tak? Dia panggil bertentangan bucu, maka sudut dia sama nilai dia dah. Kalau kita tengok ni satu garis lurus, bila A ditambah dengan D maka dapat 180 juga. Seterusnya sudut yang berkaitan dengan garis selari dan garis rentas lintang. Rentas lintang maksudnya garis dia, kita garis tu letter. Ni rentas lintangnya melintang. Kita tengok sudut yang terlibat adalah sudut sepadan, iaitu sudut P dengan S. Sudut P, sudut P dengan sudut S. Dipanggil sudut sepadan. Dua-dua duduk atas. P dengan S duduk atas. Maksudnya nilai sudut dia samalah. Seterusnya sudut selang-seli dia panggil. Sudut selang-seli ni, istilah sudut selang-seli adalah sudut R dengan sudut S. Sudut R dengan sudut S. Dia menusuk cikucak. Yang menusuk itu sudut R dengan sudut S. Sudut selang-seli. Ni panggil sudut selang-seli. Muduk kat ni so di tempat Z, huruf Z tempat belipak tu. Sini so tempat lutut dia sini so. Tu sudut selang-seli. Seterusnya selagi ada sudut pedalaman. Sudut pedalaman ni ke apa? Sudut pedalaman ni adalah hak duk dalam. Duk dalam. Contohnya hak ni tak panggil dalam, duk luar. Ni duk dalam. Q dengan S. So Q ditambah dengan S, sifat dia dapat 180 darjah. Seterusnya kita akan belajar tentang sudut dongak. Sudut dongak daripada bawah naik ke atas. Lenggok. Dongak ni lenggok. Dan seterusnya sudut tunduk adalah daripada garisan mendata turun ke bawah. Tu duduk tunduk. Itu yang berkaitan dengan tajuk ke-8. Tajuk ke-9 adalah berkaitan dengan poligon asas. Pelajar dah ada basic di sekolah rendah. Dalam poligon asas, pelajar akan belajar tentang poligon, jenis nama-nama poligon, sifat segitiga, sudut pedalaman serta sudut peluaran segitiga. Seterusnya sifat sisi 4, sudut pedalaman serta sudut peluaran sisi 4. Kita tengok rumusan tajuk adalah, kalau pelajar tengok sini, ni nama-nama poligon. Ada nama segitiga ataupun nama saintifik. Dalam bahasa Inggeris adalah quadrilateral. Ada dalam buku teks. Seterusnya sisi 4, segitiga, silap. Segitiga kita panggil sebagai triangle. Triangle, Bermuda Triangle. Triangle. Seterusnya sisi 4 dipanggil sebagai quadrilateral. Quadrilateral, quad ni 4. Seterusnya dipanggil 5 sisi dipanggil pentagon. 6 sisi dipanggil hexagon. 7 sisi ni, 7 sisi 7 ni, 7 semuanya dipanggil hep. 8 sisi oktagon, nonagon dan dekagon. Ini adalah tentang sifat segitiga, yang mana kalau pelajar dalam pengetahuan pelajar, dalam segitiga jumlah sudut hasil daripada sudut tambah sudut pedalaman segitiga, duduk dalam segitiga sudut A tambah sudut B tambah sudut C tambah 3 jenis sudut ni akan menghasilkan 180 darjah. Tak kisah bentuk segitiga lagu mana pun, hasil tambah ketiga-tiga sudut dalam segitiga adalah 180 darjah. Dan segitiga ada banyak nama, itu segitiga sama sisi, sudut dia 90 sebabnya
180 bahagi 3. So 2, 3 sama banyak. Sama sisi ni maksudnya sama banyak, sama panjang. Sisi sama panjang, sudut dia sama banyak. Segitiga sama kaki, yang mana sudut di kaki adalah sama, yang mana kedua-dua sisi kiri dan kanan pun sama panjang. Maksudnya segitiga tak sama kaki, tak sama belakang, kiri kanan atas bawah tak sama belakang. Segitiga bersudut tirus, okey, sudutnya semua sudut tirus. Seterusnya segitiga bersudut cakar, salah satu sudutnya bersifat sudut cakar, dan segitiga bersudut tegak yang mana salah satu sisi dia, sudut dia adalah sudut 90 darjah. Seterusnya untuk segi empat. Okey. Dalam pengetahuan pelajar, jumlah hasil tambah keempat-empat bucu iaitu P, sudut P campur sudut Q campur sudut R tambah sudut S, jumlah sudutnya adalah 360 darjah. Dan jika kita tengok logik, sisi empat terhasil daripada dua segitiga, okey. Ada dua. So, dua segitiga. Dalam satu ni ada 180 darjah. Jumlah sudut ni pun 180. Jadi hasil tambah dua segitiga hak duk lain ni 360 darjah. Okey, basic je. So, nama-nama segi empat yang wujudlah segi empat sama, yang mana semua sisi sama panjang. Segi empat tepat, dua sama, dua tak sama. Segi empat selari, dia ada simbol ni selari anak panah. Ia nyengging po wow. Rhombus pun sama, nyengging po dengan wow, layang-layang. Dan segi empat selagi adalah trapezium bentuk kereta. Okey. Seterusnya adalah tajuk ke-10, iaitu tajuk perimeter dan luas. Dalam tajuk ni pelajar dah belajar di sekolah rendah dan kita detailskan lagi di sekolah menengah. Pelajar akan belajar tentang perimeter, tentang luas segitiga, segi empat selari, lelayang dan trapezium, serta perkaitan antara apa itu perimeter, apa itu luas. Perimeter adalah buat pagar ukulele dia. Luas adalah operasi panjang, darat, lebar dan sebagainya lah. Okay, so jadi perimeter. Kita kecek pasal perimeter. Perimeter adalah ukulele buat pagar, iaitu A hak luar, kulit-kulit. A tambah B tambah C. Itu perimeter. Kalau segi empat selari pula serupa, A tambah B tambah C tambah D. Okey. Lelayang pula sama, perimeter je gitu juga. Dan trapezium pun sama, ukulele. Tambah belakang hak mana ada. Okey. Manakala luas pula, ia beza dengan perimeter. Luas melibatkan darat. Contoh kalau segitiga adalah 1/2 darat lebar, darat dengan tinggi. Okey, segi empat selari adalah lebar, darat, tinggi sama. Lelayang adalah 1/2 darat lebar, darat, tinggi. 1/2 darat lebar, darat, tinggi juga serupa dengan segitiga. Cara kira lelayang. Dan trapezium adalah 1/2 darat hasil tambah dua sisi selari ni. Ni sama. Ni sebaris dua ni. Okey, dua ni tak sama. Ni tak sama. Dia tak boleh panggil selari. Sebab dia nyengging ke arah yang lain. Tapi kalau A dengan B dia selari. Okay, kalau A dengan B dia selari. Okay. So 1/2 darat hasil tambah dua sisi selari, darat dengan tinggi. Tinggi mesti yang tegak. Ingat, tinggi adalah bila sebut tinggi melibatkan sudut tegak. Mesti sudut tegak. Kalau macam kes ni, sin yang sudut tegak. Dia tak boleh secara tinggi ni. Tinggi ni dia tak menghasilkan sudut tegak ni. So ini bukannya tinggi. Yang tinggi adalah melibatkan sudut tegak. Hak ni pun sama deh, melibatkan sudut tegak tinggi dia. Ni pun sama melibatkan sudut tegak. Okey, itu tajuk ke-10. Seterusnya tajuk ke-11 berkaitan dengan pengenalan set. Pelajar akan diajar tentang apa itu operasi set, serta gambar rajah Venn tu gapo, set semester gapo, set pelengkap gapo, set tu gapo, subset tu gapo. Okey, so kita tengok rumusannya adalah okey. Ni set ni ada set kosong. Set kosong dia buat gini ataupun simbol dia curly bracket tanpa ada apa-apa. Maksudnya tak ada. Tak ada unsur dalam tu. Iaitu kosong, dia buat kosong kerek tengah tu. Ataupun dia buat curly bracket tapi tak isi apa-apa. Tu panggil set kosong. Seterusnya set sama adalah unsur hak sama. Contoh dalam set A, dalam set B. Unsur gapo sama, huruf A ya dia. Huruf A. Lepas tu walaupun dia susun beza, MASA, SAMA, tapi kedua-duanya sama. Ni ada M dengan M, ni ada A dengan ada A. So, kita kata set A dan set B adalah sama. Seterusnya dalam istilah set semester, set pelengkap adalah selain daripada. Ni maksud pelengkap. Kalau pelajar perhatikan, ni pelengkap ni dia ada gun ni. Crack, dia pakai topi. Kawasan berloret
ialah P tapi pelengkap toksik. Pelengkap toksik selain daripada P. Tengok dia tak lorek pun P sebab dia bukan nak P, dia nak pelengkap bagi P. Jadi dia lorek di luar daripada P lah. Tu maksud pelengkap. Okey, serupa juga bagi subset. Subset sebahagian daripada set. R subset bagi Q. Maksudnya R ni sebahagian daripada Q. Q mesti besar sebab R duduk dalam. Jadi R subset bagi Q. Okey, itu tajuk ke-11. Tajuk ke-12 adalah pengendalian data. Yang mana dalam tajuk ni pelajar akan belajar tentang proses mengumpulkan, mengorganisasi perwakilan data serta pentafsiran. Okey, serta perwakilan data. Okey, pelajar akan belajar tentang data lah, cara nak urus data. Okey, so rumusannya adalah dalam perwakilan data, dalam pengendalian data, data kita boleh kategorikan, boleh mengkategorikan dia dan kita boleh numerikkan dia. Kita tengok dalam bab ke-12 tu gapo numerik, gapo kategori. Seterusnya ada kekerapan. Kekerapan tu maksudnya nombor yang berulang. Contohnya ada 3 orang hak berat dia 40 kilo. So tu kekerapan. Kerap 40 berapa? 3. Tu maksudnya kekerapan. Okey, seterusnya perwakilan data. Okey, kita nak wakilkan data kita dalam bentuk gapo? Kita boleh wakil dalam bentuk carta pie. Okey, so ni bentuk carta pie, bentuk bulat. Kita boleh wakilkan juga data kita dalam bentuk graf garis. Ini bentuk graf garis. Seterusnya kita juga boleh wakilkan data kita dalam bentuk plot titik. Kita plot titik. Okey, plot titik gini. Dan juga boleh wakilkan data kita dalam bentuk plot batang daun. Semua ni kita akan belajar dalam bab ke-12. Okey. Selain daripada keempat-empat di atas, kita juga boleh wakilkan data kita dalam bentuk carta palang, dalam bentuk histogram. Okey, histogram rapat-rapat. Carta palang dia jaruk. Okey. Dan juga poligon kekerapan. Poligon kekerapan buat titik sambung dengan pembaris. Tu dia panggil poligon kekerapan lah. Dan last sekali tajuk ke-13 adalah berkaitan dengan tajuk teorem Pythagoras. Tajuk yang paling seru, gapo kat teorem Pythagoras? Gapo kat akas bagi teorem Pythagoras? So kita tengok rumusannya adalah teorem Pythagoras ni teorem Pythagoras hanya menyebabkan segitiga yang bersudut tegak. Ni dia ada sudut tegak sini. Okey. So segitiga bersudut tegak ni, sisi yang paling panjang adalah dipanggil C. Kalau nak share dia tu C, dia setentang dengan sudut tegak ni. C duduk setentang dengan sudut tegak dan dia garis paling panjang. Tu nilai C. Dan formula ataupun rumus untuk teorem Pythagoras adalah C kuasa 2. C ni sebenarnya mari daripada A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Okey, jadi kita boleh buat kesimpulan bahawa sudut ACB, disebut C tengah. C tengah maksudnya sudut di C lah. Ni sudut C ni. C B maksud sudut di C, ambil hak tengah. Maksud sudut di C ni adalah 90. Sudut di C ni 90, bukan C kecil. C kecil ni adalah garisan, C besar adalah sudut. Tu maksud dia. Okay. So itu sahaja untuk tingkatan 1.